Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syukri bin Arafat, nombor metrik DB2000189. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan dengan ulasan filem Antara Dua Darjat yang telah dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee. Untuk ulasan filem Antara Dua Darjat ini, saya akan terangkan bahagian stratifikasi, kelas dan status sosial bagi subjek Sosiologi Pendidikan BBD 30502. Baiklah, bagi soalan yang pertama adalah berkaitan dengan apakah sistem stratifikasi sosial yang dipaparkan dalam filem tersebut. Baik, bagi sistem stratifikasi sosial adalah perbezaan penduduk ataupun masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas tengah dan juga kelas rendah. Baik, merujuk kepada filem Antara Dua Darjat yang kita dapat kaji adalah di mana terdapat keluarga yang berada dalam golongan kelas atas yang mempunyai harta yang banyak serta dari segi ekonomi yang kukuh. Selain itu, golongan tersebut juga mempunyai pekerjaan yang besar sehingga menjalankan pekerjaan mereka hingga ke negara Singapura. Seterusnya, bagi dari segi kelas rendah pula, kita dapat lihat dari perwatakan seorang pembantu rumah di mana watak Muna dan juga watak Ghazali yang merupakan kelas tengah rendah yang hanya tukang bermain piano dan membaiki piano yang mempunyai harta yang sedikit untuk dibandingkan dengan golongan kelas tinggi. Baik, seterusnya adalah sistem kasta, di mana sistem kasta dapat ditunjukkan melalui penggunaan gelaran Tengku pada watak Tengku Zaleha dan juga Tengku Hasan yang mewarisi daripada ayah mereka sendiri iaitu Tengku Karim yang seterusnya menunjukkan keturunan Tengku bagi nama keluarga mereka sendiri. Baiklah, untuk soalan kedua adalah berkaitan dengan lapisan sosial yang terdapat dalam sistem tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengkelasan tersebut. Antara tiga lapisan sosial yang terkandung dalam filem Antara Dua Darjat iaitu dari sudut kelas tinggi, kelas tengah dan juga kelas rendah. Dari segi kelas atas, kita dapat klasifikasikan terdapat golongan yang mempunyai harta kekayaan yang diwarisi turun-temurun. Hal ini jelas bahawa lapisan sosial kelas tinggi mempunyai faktor seperti ukuran kekayaan yang menjadikan ukuran pendapatan bagi sesebuah anggota masyarakat. Selain itu, dari segi kekuasaan dan wewenangan juga antara satu daripada faktor yang mempengaruhi pengkelasan tersebut. Baiklah, seterusnya, kelas pertengahan bawahan dapat dirujuk melalui majoriti orang-orang kampung yang hidup secara berjiran dan tinggal di kawasan kampung serta menjalankan kerja-kerja biasa untuk meneruskan hari-hari kehidupan mereka. Bagi dari sudut kelas bawah pula, juga tidak terkecuali kerana terdapat golongan kelas bawah seperti perwatakan pembantu rumah iaitu watak seorang Muna, tukang kebun dan pemandu peribadi yang mempunyai berpendapatan rendah dan juga kurang dalam ilmu pengetahuan untuk dibandingkan dengan golongan kelas atas. Baiklah, untuk soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan kelas sosial bagi watak yang terdapat dalam filem tersebut dan juga justifikasinya. Baiklah, untuk watak yang pertama adalah watak Muna, iaitu watak Muna memegang watak sebagai golongan kelas bawah. Hal ini kerana watak Muna merupakan seorang watak yang hanyalah sebagai pembantu rumah bagi keluarga Tengku dan akan menjalankan tugas setelah diberi arahan oleh keluarga Tengku. Baiklah, untuk watak yang kedua adalah watak Ghazali. Watak Ghazali ni pula juga dikategorikan sebagai golongan kelas tengah bawahan. Hal ini jelas dibuktikan dengan watak Ghazali yang hanyalah seorang pemain ataupun guru piano yang mempunyai pendapatan sederhana yang juga telah diupah oleh keluarga Tengku buat Tengku Zaleha. Baiklah, untuk watak yang terakhir adalah watak keluarga Tengku sendiri, di mana watak keluarga Tengku dapat dikelaskan sebagai kelas atas. Hal ini kerana mereka memiliki harta kekayaan yang telah diwarisi turun-temurun. Hal ini dapat dikukuhkan lagi dengan adegan di mana sambutan hari jadi Tengku Zaleha yang telah dihadiri oleh orang-orang yang ternama seperti seorang doktor di kediaman rumah besar mereka. Selain itu, pekerjaan dan dari sudut ekonomi mereka juga adalah agak tinggi dan juga kukuh. Juga satu daripada asbab
untuk mereka berada pada golongan kelas atas yang dapat ditunjukkan seperti mereka sentiasa menguruskan urusan pekerjaan mereka di Singapura. Seterusnya adalah bagaimana status sosial memberi kesan terhadap kehidupan individu. Baik, antara kesan terhadap kehidupan individu apabila sesebuah status sosial terwujud adalah dari segi stereotip masyarakat yang mementingkan pangkat dan nama seolah-olah ianya menjadi indikator ataupun satu ukuran dalam mengelaskan individu itu, sama ada pada tahap yang baik ataupun sebaliknya. Perkara ini juga akan menyebabkan sifat tidak percaya diri dan merasakan diri kita lebih rendah martabatnya berbanding dengan orang kelas atas, walaupun terdapat di antara mereka yang hanya berpura-pura baik. Bab pepatah, buaian pun digoncang, anak pun dicubit. Ini seperti dilihat juga dalam adegan Engku Mukris yang berlaku curang terhadap isterinya sendiri iaitu Tengku Zaleha. Tetapi tiada siapa pun yang tahu dek kerana pangkatnya yang tinggi dan kelakuan beliau yang nampak baik di mata orang lain. Baiklah, bagi soalan yang terakhir adalah contoh ketaksamaan sosial yang berlaku antara watak yang berlainan kelas sosial. Baik, antara contoh ketaksamaan sosial yang berlaku antara watak yang berlainan kelas sosial bagi filem Antara Dua Darjat ini adalah melalui adegan antara Ghazali dan juga Tengku Zaleha yang telah menjalinkan hubungan secara rahsia daripada keluarga Tengku. Namun perkara tersebut telah sampai ke pengetahuan Tengku Karim dan juga abangnya iaitu Tengku Hasan yang sering bersikap egosentrik dan menongkat langit kerana pada persepsi ayahandanya mereka tidak sekufu dengan orang-orang biasa seperti Ghazali. Ini dapat dilihat dalam babak Engku Zaliha dan juga Ghazali di taman apabila ayahandanya bertindak agresif dengan menariknya dan berkata, "Apa kekasihmu? Anak kurang ajar, beri malu keturunanku." Selain itu, dalam babak yang dilihat, Tengku Hasan juga sangat memandang rendah kepada ibu tirinya yang merupakan golongan yang lebih rendah dan menganggap dirinya lebih mulia daripada ibu tirinya sendiri, iaitu dengan berkata, "Diam, perempuan kepret." Sekian daripada saya, ulasan berkaitan dengan filem Antara Dua Darjat. Terima kasih.